Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat dan kesempatan malam ini untuk kita sambung part 2 perkisahan dan iktibar daripada Isra' dan Mi'raj. Pertama sekali, Isra' Mi'raj ni adalah satu peristiwa yang wajib dipercayai oleh semua orang Islam. Pasal apa? Pasal dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Isra' pada ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu kami berkati di kelilingnya. Tujuan kami bawanya jalan itu linuriyahu, supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya min ayatina, daripada tanda-tanda kami, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya benar-benar Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengenai Isra' yang kita telah bincangkan semalam. Perjalanan darat daripada Mekah sampai ke Palestin, iaitu Baitul Maqdis. Di mana perjalanan darat ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra', dan Nabi datangkan bukti pada orang-orang yang ada di kelilingnya pada ketika itu, terutamanya kafir Quraisy. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, walaupun ada bukti nyata. Macam saya sebut semalam, hak tu baru cerita perjalanan darat. Kalau cerita perjalanan naik langit, lagi mereka kata bohong. Perjalanan darat pun mereka tak boleh percaya. Ada orang yang ada. Baik. Malam ni kita sambung di mana Nabi SAW naik ke langit yang pertama. Bermula daripada pentas platform yang Nabi naik tu di atas as-sakhrah, batu tadi. Dan ni batu tu dia buat kubah. Dia buat kubah yang berwarna emas. Kubah itu dipanggil kubbatus sakhrah, kubah batu. Bawah dia ada batu. Memang ada batu besar. Ianya seperti muka gua dan agak meninggi, lunjok keluar macam tu. Dia bukannya tergantung. Dan saya sebut semalam, sekali lagi saya sebut betul-betul, dia bukan tergantung. Kadang-kadang lemahnya ataupun malasnya sikap sebahagian daripada orang Islam ni, dia sampai dia mudah termakan dengan apa-apa yang orang ciptakan pada berita-berita rantaian palsu. Pernah mai kat saya, dia kata malam ni akan berlaku bulan duduk betul-betul Kaabah. Kejadian ni berlaku 400,000 tahun sekali, dia kata. Jangan lepaskan peluang, malam ni doa sangat-sangat mustajab. Saya kata kat dia, weh, 400,000 Nabi pun tak hidup lagi. Kalau nak doa tunggu keajaiban, bangun-bangun pagi, mayang subuh tengok kubah masjid duduk bawah, mayang semua duduk atas, baru doa nak makbul, macam tu ke? Nak tunggu benda ganjil daripada yang kebiasaan kita nampak, baru doa nak makbul, rupa-rupanya tak. Bangun-bangun pagi, tengok-tengok matahari terbit daripada barat, baru pakak-pakak nak bertaubat, waktu tu dah terlambat. Sebut benda pelik sikit, teringat doa mustajab. Ni nak doa, Nabi Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku,
bila-bila masa saja. Astajib lakum, aku dengar doa kamu. Kalau nak ambil waktu-waktu yang lagi piau, waktu yang lagi hebat untuk kita berdoa, kita bangun tengah malam dan kita berdoa. Chances untuk Allah Ta'ala nampak kita seolah-olah macam ni lah. Semua orang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang berdiri angkat tangan. Saya nampak tak dia? Nampak. Orang ni semua pakai duduk tidur, tiba-tiba dia seorang bangun. Dia buat sembahyang tahajud, malam-malam dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada dalam beberapa hadis Allah Ta'ala akan tanya, ada tak siapa-siapa nak ada permintaan? Aku nak makbulkan permintaannya. Bila? Bangun di sepertiga akhir malam. Itu waktu-waktu mustajab. Ada banyak waktu-waktu mustajab. Jangan duk tunggu pelik-pelik. Bila berlaku pelik, takut-takut jadi macam Isra' dan Mi'raj ini. Ramai di kalangan orang yang ada di depan Nabi SAW tak percaya walaupun dah ada bukti. Ada bukti, jelas-jelas. Mukjizat. Dia minta kepada Nabi SAW belah bulan. Nabi belah bulan. Tak percaya juga. Tukang sihir, dia kata penipu. Macam-macam. Jadi, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Ilmu kita yang pertama at-tauhid. Tauhid, mensatukan Allah, beriman kepada Allah dan Rasul. Apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita kena percaya. Tak payah duk petikai-petikai. Biar betul. Zaman lah ni pun ada lagi orang Islam kita yang masih ragu-ragu. Tuan-tuan dan puan, dalam surah An-Nur Allah Taala kata as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan depa dua orang. Tuan-tuan dan puan, dah ni pergi tanya seorang-seorang orang Islam pasal hukum mencuri kena potong tangan. Masih ramai yang tak percaya, masih ramai yang merasa janggal. Sedangkan arahan ni bukan keluar daripada mulut Rasulullah, bahkan ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi orang tak percaya. Kalau cerita Isra' Mi'raj waktu tu kat kita terabuk habis. Nampak? Mengaku kita beriman kepada Allah, tapi mai satu ayat Allah Ta'ala kita kata, kesiannya. Sianlah. Saya beritahu hari itu, hukum mencuri. Diharamkan mencuri. Bukan hanya untuk menyekat kita mencuri hak orang, tapi menyekat orang lain daripada mencuri hak kita. Sama. Ada 30 orang nak curi hak kita. Apa kedana selak dalam pun dia tak tinggal. Nasib baik Allah Ta'ala haramkan mencuri, dia tak mencuri hak kita. Nampak? Bukan menyekat kebebasan, tak, menjaga ketenteraman masyarakat. Kita kena tengok tempo. Baik, waktu Nabi naik daripada Baitul Maqdis tu, nak naik ke langit. Waktu tu Nabi SAW sudah tidak naik burak. Burak habis cerita dia. Burak pergi mana? Dia pergi dia. Terus ambil tahu. Tak bagi manfaat kat kita. Kan? Benda ada sikit, kita tak usah tanya banyak. Kadang-kadang nak tahu pada benda yang tak berfaedah. Bila Nabi nak naik, Nabi naik melalui satu Mi'raj. Mi'raj ni dipanggil tangga. Tangga lah. Masa kita. Mi'raj ni tempat naik tangga. Disediakan tangga khas kepada Nabi SAW dan juga Malaikat Jibril naik ke langit yang pertama. Macam saya beritahu kemarin, perjalanan daripada Mekah sampai Baitul Maqdis, kondisi Nabi SAW sebagai manusia super. Setelah dibedah jantung Nabi, dibersihkan, dimasukkan segala benda yang dimodify, segala benda yang melayakkan Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Nabi lepas. Kemudian di-upgrade Nabi lagi, naik daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Ini dalam kondisi yang dipanggil super-super. Nak bagi faham lah, nak bagi faham senang. Kan? Bila naik atas, orang tanya Nabi boleh nafas ke? Itu kondisi dah special lah. Dah special lah. Nabi naik langit pertama. Sampai langit pertama,
Malaikat Jibril minta izin nak tembus langit pertama. Tang mana langit pertama? Langit dunia ni tang mana? Tak tahu nak abang. Saya tak tahu nak abang. Tak tahu nak terang macam mana. Saya dah terang dah kemarin, matahari 156 juta kilometer daripada kita. Cahaya dia nak sampai 8 minit. Dan di sana ada bintang yang cahaya dia sampai 20 juta tahun baru cahaya dia sampai kat kita. Bintang tu pun duduk dalam galaksi kita. Keluar daripada galaksi. Keluar lagi. Sampai langit pertama, minta izin nak masuk boleh. Malaikat yang ada di langit tadi kata, kamu siapa? Jibril. Bersama kamu siapa? Dia kata bersama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursila bihi, mana dia ni dijemput dah untuk naik? Ya, dijemput. Silakan naik. Mereka pun bagi salam. Dulu sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jin ni bagi tahu apa? Kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Kami dulu naik duduk dekat langit. Ada tempat-tempat yang boleh duduk. Maqa'ida lis-sama'i. Kami duduk untuk dengar arahan daripada malaikat kepada malaikat. Para jin ni, mereka kata dulu kita duduk naik ke langit, dengar apa malaikat duk bagi tahu dekat malaikat lain, arahan daripada malaikat yang atas kepada malaikat yang bawah, kepada ikut protokol. Jin duk naik curi-curi dengar. Tapi bila satu hari depa nak atas tak boleh, depa nak atas kena tembak. Dengan syihaban, dengan panah api. Dia kata tek bintang. Kena panah. Malaikat pula cekah, malaikat bukan tak cekah. Malaikat satu bas aksiden mati. Ada yang mati seminit, ada 2 minit, ada 1 saat, ada mati semata-mata. Malaikat muak dia cekak tak? Cekak. Dia ambil. Malaikat yang jaga atas sana pencekak, dia akan panah dengan panah yang membunuh ataupun panah yang mencacatkan. Sebab tu saya selalu duduk bergurau, kata apa? Hampa duk jumpa hantu tak ada kepala, tu kena panah tu. Kan? Dia kena panah dengan malaikat. Jadi malaikat ada jaga tiap-tiap langit tu ada. Sampai langit pertama, macam saya sebut semalam, Nabi SAW jumpa Nabi Adam alaihissalam. Dan disebutkan, diceritakan dalam hadis tersebut dengan ringkasannya, Nabi SAW melihat Nabi Adam, melihat ke kanan dan nampak ada hitam-hitam, dan Nabi Adam AS gembira. Bila Nabi Adam melihat ke kiri nampak hitam-hitam, Nabi Adam AS sedih dan menangis. Dan ditanyakan kenapa? Dia kata yang hitam-hitam tu ialah ruh-ruh anak cucu dia yang masuk ke dalam syurga pada sebelah kanan. Dan sebelah kiri diperlihatkan kepada Nabi Adam akan ruh-ruh anak cucu dia yang masuk ke dalam neraka, lalu dia pun sedih. Sedihnya ayah terhadap anak, macam itulah. Jadi waktu tu ada orang tak mati lagi, macam mana boleh tahu masuk syurga, masuk neraka? Ya. Ditayangkan seketika syurga dan neraka itu kepada pihak-pihak yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam hadis, kalau nak cerita panjang. Jadi diperlihatkan, para ulama mengatakan, yang menafsir keadaan tadi mengatakan boleh jadi kebetulan Nabi naik itu, Nabi Adam diperlihatkan kepada dia keadaan macam tu, bertepatan dengan naiknya Nabi SAW ke Isra' Mi'raj, ataupun Allah Ta'ala tak sebaliknya. Kemudian Nabi SAW naik lagi langit yang kedua. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Macam saya cerita kemarin, Nabi Yahya ni ayah dia Nabi Zakaria yang jaga mak Nabi Isa, iaitu Sayyidah Maryam, dekat Al-Mihrab, satu bilik kecil yang ada di dekat dengan Masjidil Aqsa. Jadi kemudian bila dah Nabi Zakaria pun dapat anak bernama Yahya, dalam masa yang sama, lebih kurang time dia tak jauh mana, Sayyidah Maryam pun dapat Nabi Isa AS. Ini pun ni kira macam nak sebaya lah, lebih kurang macam tu. Di langit ketiga
Berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah meminta izin, naik langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW dengan rupa yang sangat-sangat indah, seperti bulan yang bercahaya, sempurna dan bercahaya. Langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Saya cerita Nabi Idris ni, dia teringin nak tengok syurga. Lalu diberitahu kepadanya kalau nak masuk syurga tak boleh dalam keadaan hidup, dia kena mati dulu. Maka dimatikan Nabi Idris, lalu dibawa pergi ke dalam syurga. Lepas tu dia kata, aku dah mati dah, aku tak mau balik dah. Syurga, tuan-tuan dan puan-puan, syurga. Kat dunia ni kalau kita tadi balik kerja tak dan mandi, busuk ketiak. Busuk ketiak. Kita terlupa nak minum air, sakit rengkung. Terlupa nak sikat rambut, gatal kepala. Macam-macam lah. Terlupa nak gosok gigi, busuk habis. Orang tak teringin nak semak. Dalam syurga tak ada benda tu. Syurga. Duduk dalam syurga, nak makan apa saja semua boleh dapat. Nak kenikmatan apa? Manusia ni nikmat dia dua. Perutnya. Dia boleh makan sedap dengan dia ada pasangan hidup yang boleh menemani dia. Macam Nabi Adam duduk dalam syurga, Nabi Adam pun tak boleh duduk seorang. Dia kena hidup juga, dia nak juga ada pendamping. Pendamping yang baik, makanan yang baik. Dua kenikmatan yang sangat-sangat berharga bagi manusia. Sebab tu dalam syurga disebut benda tu. Disebut benda tu. Sampai yang kelima, langit yang kelima minta izin naik, jumpalah dengan Nabi Harun dan beberapa kaumnya daripada Bani Israel. Naik langit keenam, berjumpalah dengan Nabi Musa alaihi salam. Saya cerita kemarin kita Nabi Musa dengan Nabi Harun ni depa sepupu. Daripada satu zaman Nabi Harun tolong jadi juru cakap kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa mulut dia telur. Dia apa? Dia makan bara api waktu Firaun test dia tu. Baik. Naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang bersandar dekat Al-Baitul Ma'mur. Di situ tempat para malaikat masuk bertawaf. 70,000 malaikat masuk tawaf, dia keluar mai, dia tak patah balik dah. Orang malaikat lain pula mai. Makna dia banyaknya bilangan malaikat yang ada sehingga dia masuk boleh masuk sekali saja. Kita boleh pergi jugalah haji sekali dua macam itulah. Malaikat ni dia boleh pergi sekali saja tawaf di situ. Kemudian Nabi SAW dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut tadi dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama yang bawah ni dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit yang ke-7 bersama dengan malaikat Jibril. Bila daripada langit ke-7 nak naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh pergi dah. Dia punya kondisi malaikat Jibril tidak melayakkan dia untuk melepasi masuk ke ruang Sidratul Muntaha. Sehingga dia kata kalau aku masuk, aku akan terbakar. Tapi Nabi SAW di-upgrade oleh Allah Ta'ala jadi super. Macam tu. Boleh naik. Pergi naik ke atas sekarang. Seperti yang saya sebut juga semalam, Sidratul Muntaha adalah seperti sebuah pohon, seperti sepohon pokok yang mempunyai buah yang besar-besar seperti tempayan. Tempayan ni besar. Macam dulu kita duduk basuh kaki dekat tangga rumah tu, rumah ayah dengan tok wan kita tu. Ada tempayan, tadah yang hujan basuh kaki. Digambarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis tersebut bahawasanya buah-buah yang ada pada pokok sidrah. Pokok sidrah tu apa? Kemarin saya sebut juga, sidrah tu adalah pohon bidara. Pohon bidara. Sebab tu kita beli madu, madu sidir. Madu yang lebah pergi merayap dan ambil bunga sidir, iaitu bunga bidara. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi suruh mandikan jenazah dengan air daripada daun sidir. Sebab tu kita bagi mandi jenazah pakai air daun bidara. Semua tu buat bukan saja-saja ada. Memang ikut sunnah Nabi SAW.
Hak kata daun bidara boleh halau hantu, wallahu alam. Kan, cubalah, mana bukan nak uji pun kan. Baik. Sidratul Muntaha itu satu kawasan yang digambarkan ianya ada satu pohon, yang pohon itu ada buah yang besar seperti tempayan dan daunnya pula lebar seperti telinga gajah. Kita tu Arab tak bisa tengok daun ketapang kot noh. Daun ketapang pun besar juga. Daun dia besar-besar macam telinga gajah. Daun bidara kita daun ada jenis kecil sikit, ada yang jenis daun besar sikit. Tapi hak Sidratul Muntaha daun dia macam telinga gajah. Besar-besar. Korang besar ni kot noh. Kan? Baik. Kemudian di Sidratul Muntaha tersebut pada pangkalnya terdapat 4 batang anak sungai. 2 daripada sungai tersebut adalah sungai yang batin, iaitu sungai syurga. Manakala 2 lagi sungai yang merupakan sungai yang zahir, iaitu disebut oleh Nabi SAW sebagai sungai Nil dan sungai Furat. Jadi ada orang duk cuba petikai, kata-kata mai dari syurga, tapi tak dia mai daripada muka bumi juga. Sungai Furat, dia berasal daripada Turki. Dia lalu daripada Turki masuk ke Syria. Daripada Syria dia pergi ke Baghdad, ke Iraq, dan akhirnya masuk ke dalam laut. Sungai Furat. Manakala Sungai Nil dia daripada bawah. Sungai Nil ni dia macam dipanggil kita dekat apa, Sungai Pial tu. Ada panggil apa, Sungai Derhaka. Tapi tak tahu Sungai Derhaka tu sejarah dia macam mana. Tapi di Syria ada satu sungai dinamakan Nahrul Asi. Sungai Derhaka juga. Sebab dia derhaka. Selalunya daripada utara, sungai tu kan turun mai ke selatan. Tapi sungai ni dia derhaka. Seperti Sungai Nil, dia datang daripada selatan, dia pergi ke utara. Daripada selatan dia pergi ke utara. Dan di Sudan tu, bertemu antara 2 Nil, Nil biru dengan Nil putih. Sungai Nil putih dan Sungai Nil biru. Akhirnya sungai Nil itu mengalir terus masuk ke dalam Mesir sampai ke Kahirah. Dan sampai ke laut. Sampai ke laut. Kadang-kadang kita tanya juga, sungai tu air mai mana punya banyak? Kan? Ya. Boleh jadi dia memang disebut ianya adalah daripada syurga, daripada aturan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik. Dahan-dahan pohon Sidratul Muntaha itu terdiri daripada mutiara, daripada yakut dan zabarjad. Rasulullah SAW juga melihat terdapat kumpulan malaikat-malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah pada setiap daun yang ada pada Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itu dia punya hamparan dia adalah daripada emas. Tak tahu nak abang lah, emas ni keras tapi hamparan dia macam tu lah. Nak abang kata mewah. Dan sampai di Sidratul Muntaha, Nabi SAW terdengar suara, Nabi kata sariful aqlam, bunyi suara pena menulis, yang menulis takdir, yang sama ada penulisan tadi adalah kopi daripada lauh mahfuz. Lauh ni satu papan mahfuz yang terjaga dengan rapi. Nabi dengar bunyi pena menulis. Maka para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan mengatakan bahawasanya ya, memang benar ada salinan-salinan yang dibuat daripada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pen apa dia guna, kertas apa, buku apa, bentuk macam mana, itu wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Tapi disebut macam tu. Para malaikat mencatat apa-apa takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan di lauh mahfuz. Ataupun ada pekerja lain
yang Allah Ta'ala tetapkan mereka ni menjaga di atas tersebut, di atas Sidratul Muntaha, menulis, menyalin semula dan sebagainya. Jadi kita pun dengar dalam hadis yang Nabi SAW kata apa? Bila manusia berkumpul untuk memudaratkan kita ataupun memberi manfaat kepada kita, tidak akan sampai kemudaratan dan manfaat tersebut kepada kita melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hadis. Lepas tu Nabi kata rufi'atil aqlam, pena yang menulis tadi dah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran yang ditulis tadi juga telah kering dawatnya. Jadi gambaran takdir, gambaran kepada kita. Tapi kita pun janganlah bayang macam kuno sangat, kan? Kita jangan bayang macam malaikat kiri kanan kita duk kandak buku, duk tulis apa kita buat. Jangan bayang macam tu. Lah ni kita zaman moden, kan? Nak simpan percakapan saya pada malam ni, pengkisahan malam ni, boleh pakai apa, jihaz bahasa Arab dia kata. Boleh pakai device. Bahasa Melayu panggil apa? Peralatan. Peranti. Macam tu lah. Bahasa Arab kata jihaz. Jadi boleh pakai alat-alat yang canggih. Dan nanti bila ditayangkan di akhirat balik, bukan tunjuk kertas kat kita. Tunjuk rakaman jauh lebih hebat daripada 3D, 4D, 9D dan sebagainya. Lagi hebat boleh tunjuk. Depan dipaparkan di padang mahsyar. Mana dia Allah Ta'ala punya peralatan lagi canggih. Lagi canggih. Kita jangan duk sangka boleh lupa. Ni kalau kita tulis daripada umur balik kata 15 tahun sampai kalau kawan tu hidup sampai 78 tahun. Kalau nak cari balik dulu dia curi nenai rumah jiran. Cari pun pening tu. Tapi bila dalam peranti digital ni, kan, device yang digital ni, kita tekan je nenai. Bila? Itu kita malaikat yang diuruskan oleh Allah Ta'ala lagi hebatlah daripada manusia. Takat manusia ni takat boleh buat benda ni je. Allah Ta'ala buat otak, yang mana otak baru manusia teroka takat 5%, 10% macam tu saja. Tak boleh bijah lagi. Baik. Disebut juga bahawasanya Nabi SAW melihat rupa Jibril daripada atas Sidratul Muntaha tadi. Nabi SAW melihat rupa para sebenar malaikat Jibril. Dia ada 600 sayap. Wallahualam. Nak abang macam mana tak tahu nak abang. Salah satu di antara sayap dengan sayap, jarak dia bainas sama'i wal ardh. Langit dengan bumi. Tapi awak malaikat Jibril lalu kita tak terbang habis. Ya, malaikat Jibril dia dalam kondisi lain. Dia bukan kondisi malaikat super. Dia tak sama dengan kita. Dia boleh lalu dalam keadaan. Dan malaikat Jibril juga boleh menjelma menjadi manusia. Daripada alam dia malaikat tu, dia boleh masuk mai ke alam manusia yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk menyerupai manusia. Dalam hadis yang ada yang dia mai jumpa Nabi SAW. Baik. Dalam peristiwa di Sidratul Muntaha ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dalil dia dalam Quran juga. Allah Ta'ala sebut pada surah An-Najmu. Surah An-Najmu ni surah yang ke-53 daripada berapa? Surah Quran ada berapa? Oh ni saya tanya. 114 surah. Tak banyak pun, 114 je. Dia kena ingat tu, kena ingat. Surah dalam Quran ada 114. Surah yang ke-52, ayat yang pertama kata Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika mana ianya terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu iaitu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidaklah dia keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah apa yang diucapkan daripada mulutnya itu melainkan ianya adalah
bukan daripada hawa nafsunya. Mana apa yang keluar daripada mulut Nabi termasuk Al-Quran bukan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Ianya tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana dia? Al-Quran wahyu, hadis pun wahyu. Dua-dua wahyu. Semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Malaikat Jibril kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya pada rupa yang asal. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekatlah ia. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat dengan Muhammad itu dengan sejarak 2 ujung busur panah ataupun lebih dekat lagi. Ayat yang ke-9 dalam surah An-Najm ni, para ulama berbeza pendapat, adakah Nabi SAW duduk di Sidratul Muntaha dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ditanya oleh Ibnu Umar kepada yang menulis surat kepada Ibnu Abbas, bertanya, adakah Nabi benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha? Maka kata Ibnu Abbas, kenapa apa ta'jabuna, kenapa kamu berasa takjub sangat? Dia kata, sedangkan Allah mengambil Nabi Ibrahim untuk menjadi khalilu, kekasih Allah. Sedangkan Allah Ta'ala mengambil Nabi Musa menjadi kalimu, orang yang Allah boleh berbicara dengannya. Tidakkah kenapa kamu merasa ganjil sangat Allah Ta'ala ambil Nabi SAW untuk melihat Allah? Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Mi'raj tersebut. Manakala ada satu hadis lain yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah menafikan bahwasanya siapa-siapa pun tak boleh tengok Nabi SAW, tak boleh tengok Allah Ta'ala, dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran cerita tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa pernah minta kepada Allah Ta'ala, arini anzur ilaik, tunjukkan kepada aku rupamu ya Allah, aku nak tengok. Kata Allah Ta'ala, lantarani, kamu tak sekali-kali tak akan boleh tengok aku, kata Allah Ta'ala, dalam kondisi kamu hidup. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Bukan Allah Ta'ala menolak permintaan Nabi Musa AS, tapi Allah Ta'ala kerana ingin mengasihani dan merahmati Nabi Musa yang masih hidup ketika itu, untuk tidak melihat Allah Ta'ala. Kerana apa? Badan dia tak di-upgrade. Dia hanya badan manusia biasa, tak di-upgrade. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Tengoklah kepada bukit. Lalu Allah Ta'ala menampakkan bukit itu. Bagi bukit itu melihat Allah Ta'ala, dibukanya hijab. Bukit tadi punya lemah bukit tu berbanding dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bukit jadi hancur lebur, yang sampai Nabi Musa yang kuat, tunggu orang sekali mati, Nabi Musa tengok terkejut, pengsan. Bom atom ke bom nuklear ke lebih dahsyat, wallahu a'lam. Bukit hancur sampai Nabi Musa tengok pengsan. Punya dahsyat macam tu. Itu cerita Nabi Musa. Tapi mereka Nabi Muhammad SAW, dia dari upgrade khas. Nampak dia cuba terang benda tadi. Daripada mula macam manusia biasa tidak mengetahui, tanya kepada malaikat Jibril, ni apa. Naik ke langit dengan satu level yang lain. Kemudian sampai satu level Nabi naik ke Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril pun tak boleh naik. Mana persediaan yang disediakan kepada Nabi SAW adalah yang selayaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diqiyaskan qaba qausaini au adna, dekat seperti 2 ujung busur
Panah ni, ni anak panah. Ni hak tajam arrow tu anak panah. Busur tu bow. Banyak. Lebih kurang macam tu. Baik. Di Sidratul Muntaha itu juga, ianya seperti kabus. Ianya nampak seperti kabus. Fa'auha ila abdihi ma auha, ayat ke-10. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad itu apa yang telah dia sampaikan, dia wahyukan. Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi SAW dalam satu sesi khas. Allah Ta'ala berikan amanah untuk mendirikan solat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan, kalau jumpa orang yang jenis duk berzikir, kemudian dia kata saya dah tak perlu solat, sebab apa? Makam tinggi. Kata tak dia, Nabi naik sampai Sidratul Muntaha. Naik sampai Sidratul Muntaha pun kena semayang. Hang baru naik tinggi gunung mana? Gunung Jerai ke gunung mana? Tanya dia. Rumah dekat Jibril nak naik pun tak lepas. Nabi naik atas. Nabi kena semayang. Jadi semayang ni penting. Semayang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana semayang ni, kalau tak boleh semayang berdiri, saya selalu sebut perumpamaan ni lah. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Tak boleh semayang baring lah, semayang guna isyarat. Kan guna kepala, tak boleh guna kepala, guna mata. Tak boleh guna mata, mata pun tak boleh bergerak, guna hati. Semayang guna hati. Tak boleh juga semayang guna hati, orang semayang orang mati. Mati pun kena semayang. Mati pun kena semayang. Pentingnya semayang ni. Kalau nak buat fitrah mana pun, jaga semayang. Jaga semayang. Satu hari kita akan balik ke Makkah jalan insyaAllah. Pesan ke anak-anak macam tu. Apa memang anak-anak muda memang macam tu lah kan. Kadang-kadang saya jumpa dengan pakcik-pakcik yang dah veteran dah, yang habis muda. Mana muda dia habis lah. Tinggal tua saja. Dia duduk marah, dia kata, tak nampak pun anak-anak muda aku masjid, dia kata. Saya tanya dia, pakcik dulu muda mai. Dia renyuk pula. Dia tahu pun. Nasib baik pakcik hidup lah. Sampai tua. Dia pun tunduk, dia kata, ya betul. Bukan macam tu cara kita duk hina anak muda dah. Tariklah mereka dengan cara yang lembut bagi mereka main masjid. Bukan duk nampak mereka anak muda teruk. Ya dulu kita muda pun boleh tahan juga. Tengoklah benda apa kita tak tahu, semua kita tahu dulu. Pendekar. Pergi tanya kampung tu, sebut nama. Dia baru tahu dia ni pendekar. Apa benda dia tak buat, semua dia buat. Kan? Macam tu lah. Rutin hidup kita. Tak usahlah kita merasa kemas sangat kan. Tengok anak muda apa rasa. Anak muda. Kita pun dulu lebih kurang Alhamdulillah kita boleh main masjid. Tarik dia main. Saya jumpa orang tua seorang. Dia selalu bawa gula-gula dalam poket dia. Nampak budak-budak main masjid, dia bagi gula-gula. Ajak budak-budak main sembahyang. Ni ada masjid yang pegang letakkan had kawasan, budak-budak duduk sana tak boleh cakap apa dan sebagainya, tak boleh bising. Seolah kita main duduk dalam masjid ni macam duduk dalam gua, nak beribadat tak ada bunyi bising langsung. Tak boleh lah macam tu, kan? Tak boleh lah. Nabi semayang, Nabi dengar budak teriak belakang pun Nabi tak marah. Bahkan Nabi rasa kesian dekat mak budak tadi. Lalu Nabi pun, Rasulullah pun ringkaskan semayang yang selalunya dia panjangkan, semayang subuh. Baik. Nabi SAW dapat perintah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah salat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati baginda tidaklah mendustakan apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kamu wahai kaum musyrikin membantah apa yang telah dilihat oleh Muhammad itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asal pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, dekat dengan Sidratul Muntaha. Jadi di sini apa yang saya sebut tadi, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan rupanya yang asal turun daripada Sidratul Muntaha. Itu poin dia saya nak beritahu. Kemudian
Nabi SAW dibawa masuk ke dalam syurga. Syurga ni duduk tang mana? Syurga ni duduk tang mana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm tadi juga pada ayat yang ke-15, indaha jannatul ma'wa, dekat dengan Sidratul Muntaha itu ada syurga tempat tinggal, al-ma'wa, jannatul ma'wa. Syurga tempat untuk kita kembali. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Dan ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, dia macam dengan kabus. Akan tetapi mazaghal basaru wa ma tagha, dan penglihatan Muhammad itu tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidaklah pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nampak tak ayat ni? Min ayati rabbihil kubra, dia telah melihat sendiri, Nabi telah melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang paling besar. Tapi dalam ayat surah Isra kan, linuriyahu, supaya kami yang ubah dia supaya dia boleh lihat, min ayatina, linuriyahu min ayatina, supaya kami supaya kami memperlihatkan dia, setelah kami buat dia boleh melihat tanda-tanda kebesaran kami. Tapi yang ni dalam surah An-Najm ni Allah Ta'ala kata Nabi tengok sendiri. Nampak tak? Nabi dah di-upgrade. Daripada mula bagi dia nampak, asal Nabi tak nampak perkara-perkara gaib yang ada depan Nabi SAW waktu perjalanan Isra dan juga perjalanan Mi'raj. Nabi ikut asas Nabi tak nampak, tapi Allah Ta'ala dah ubah dia, buat bagi dia boleh nampak. Sama ada nampak tu macam mana, ubah bagi Nabi nampak ataupun ubah bagi benda hak tak nampak tu jadi nampak. Wallahualam. Macam tu. Baik. Kemudian Nabi dibawa masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, summa dukhiltul jannah. Kemudian aku dibawa masuk, bukan Nabi masuk, Nabi dibawa masuk ke dalam syurga. Faiza fiha habailu, ternyata di dalamnya ada banyak kubah yang terbuat daripada mutiara. Habailul lu'lu, daripada mutiara. Wa idza turabuhal misk, dan tanahnya daripada minyak kasturi. Nah, abang kata mewah. Minyak kasturi ni yang asli dia mahal. Bukan kita duk beli lambutan RM15 tu dah. Hak tu depa kelunah, depa ekstrak dan sebagainya. Jadi dalam syurga apa yang Nabi SAW melihat dalam syurga, antaranya Nabi kata Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga akan istana. Nabi tanya, istana siapa tu? Dan suara mengatakan, istana fatan min Quraisy, istana milik seorang pemuda daripada Quraisy. Nabi tanya siapa? Disebut bahawasanya Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Nabi turun main, lepas tu Nabi bagi tahu dekat Sayyidina Umar, Nabi kata apa? Kalau bukan kerana aku tahu kamu ni jenis cemburu, dia kata, aku nak masuk tengok. Nabi kata, aku tahu kamu ni Umar jenis cemburu, jadi aku tak masuk tengok lah rumah kamu, istana kamu. Sayyidina Umar kata, a'agharu min Rasulillah, takkan aku nak cemburu kat Rasulullah. Nabi pun gelak macam tu. Satu penghormatan Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi juga dengar bunyi-bunyi dan juga Nabi mendengar mencium bau syurga yang sangat-sangat indah. Syurga dia ada bau dia wangi. Syurga dia ada bunyi dia merdu. Bunyi merdu. Bunyi tak tahu, kita tak tahu nak apa lah. Nabi beritahu. Dan antara yang Nabi SAW dengar, Nabi dengar bunyi orang berjalan. Nabi tanya kepada malaikat ni, bunyi apa? Dia kata bunyi Bilal bin Rabah. Bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah berjalan. Cara jalan tu Nabi kenal. Kita ada orang bila dia dengar motor, dia kata ni motor Pak Mat. Pak Mat lah tu. Ni motor Pak Mi.
Dia duduk motor Pak Mut. Dia boleh tahu semua. Motor orang kampung dia semua dia boleh tahu bunyi. Nabi SAW kira terkenal lah cara jalan Bilal tu. Boleh jadi dia nginjot-nginjot macam mana. Bunyi tu macam kenal. Bunyi tapak kaki Bilal berjalan. Bila balik Nabi tanya Sayyidina Bilal, kamu buat apa? Dia kata, aku tak ada buat apa wahai Rasulullah. Dia kata, kot lah. Kalau kata ada hak buat pun, dia kata, aku tak pernah tinggal semayang 2 rakaat pada setiap kali ambil wuduk. Jadi dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat. Sama ada solat mutlak ke, solat tahiyatul masjid ke, solat hajat ke, solat apa ke, ikut suka dia. Tapi dia tiap-tiap kali ambil wuduk, dia akan solat sunat 2 rakaat. Dia kata kalau ada pun kut-kut tu lah. Macam tu. Kadang kita orang puji rasa, apa tak tahu ni aku nak buat gambar rahsia. Terus rahsia, kemas. Tak, saya nak bila dia punya rendah diri, dia kata, ish takkan kot. Dia kata kalau ada pun lebih, tu lah kot. Sikit tu je, 2 rakaat je. Macam tu. Kemudian Nabi SAW dibawa juga melihat ke dalam neraka yang dihuni oleh orang-orang yang mengerikan. Ya, time tu tak berlaku kiamat lagi. Macam mana ada orang kena azab? Kan? Macam dalam satu hadis Nabi kata, diperlihatkan kepada aku penghuni neraka ni. Penghuni neraka ni banyak daripada kaum wanita. Minta maaf lah ibu-ibu, kakak-kakak. Kan? Boleh jadi di akhir zaman kaum wanita banyak lagi daripada kaum lelaki. Wallahu'alam. Kerana dengan statistik yang dibuat, bahawasanya budak lelaki peluang dia untuk hidup sampai besar tu banding dengan budak perempuan lagi cerah dari segi penyakit, ketahanan badan dan sebagainya. Dengan keterlibatan kaum lelaki juga dalam kerja-kerja yang berisiko tinggi dan sebagainya. Dan antara hadis juga menceritakan di akhir zaman kaum wanita lagi banyak daripada lelaki. Sebab perang banyak lelaki yang pergi dan sebagainya. Nabi kata bukan sebab mereka tu sembah selain daripada Allah, tapi mereka kufur dengan suami. Nampak? Kufur dengan suami. Jadi isteri-isteri yang ada suami, hormatlah suami. Hormatlah suami. Jagalah suami. Kan? Jangan orang kata apa, sampai berlaku kufur dengan suami. Mana dia tak hormat suami. Kerana Nabi kata dalam tu seolah-olah macam kaum wanita ni ada sebahagian daripada mereka yang berperangai bila si suami ni buat satu kesalahan, bagi dia terus reject, minta cerai. Dia. Padahal sebelum ni banyak kebaikan. Cuma salah sikit je. Ini pegang macam tu. Ini nasihat lah, bukan satu tuduhan, nasihat. Jaga, jangan sampai jadi macam tu. Sebab apa? Ramai yang jadi macam tu. Ramai yang jadi macam tu. Suami pun ada yang tak bagus, ada yang bagus dan sebagainya. Tapi kita sama-sama jadi bagus lah. Suami pula jangan ada masa kemas pula. Kan? Kerana apa? Dosa yang dibuat oleh isteri ditanggung oleh suami. Jaga-jaga. Jangan ada masa kemas pula. Kata, isteri kena tunduk ke aku. Tak. Dia kena bagi hak dia. Suami kena tunaikan tanggungjawab dia. Khiyarukum, sebaik-baik dari kalangan kamu, kata Nabi, khiyarukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli, akulah sebaik-baik daripada kalangan kamu yang baik kepada keluarga dia. Nabi baik kat keluarga dia. Nabi tak marah isteri dia. Nabi pujuk dengan cara elok, walaupun ada isteri dia cemburu, walaupun ada isteri dia yang berpakat dengan isteri satu lagi buat komplot dan sebagainya. Nabi tak marah. Nabi ada cara teknik untuk merawat dan sebagainya. Baik. Dalam neraka diperlihatkan kepada Nabi SAW orang yang memukul kepala dengan batu hingga pecah. Daripada pecahan kepala itu keluarlah darah yang banyak, lalu kepala tu jadi elok balik, lalu dia katok lagi, Nabi tanya, depa ni sabda wahai Jibril. Malaikat Jibril menjawab, mereka ini orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan solat. Dia bukan tak solat, dia sembahyang, tapi dia malas. Bila dia boleh sembahyang, dia kata, lega. Macam clear. Seolah-olah sembahyang ni batu besar di atas kepala dia. Bila dia sembahyang, dia buang batu tu jaja lega. Mana boleh macam tu?
Kita bila kita semayang, Nabi kata ju'ilat liya salatu qurrata ain wa kama qala. Semayang tu dia jadi orang kata apa? Qurrata ain, pandangan mata yang menyejukkan mata. Ada apa Nabi solat? Sebaik-baik ibadat adalah solat, semayang. Aku tak tahu nak buat apa. Solat, 2 rakaat. Solat mutlak ada, solat hajat ada, solat apa pun boleh solat dan sebagainya. Kemudian diperlihatkan lagi mereka memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri menggunakan gunting daripada besi api neraka. Dan setiap kali lidahnya terpotong, setiap itu pula jadi macam biasa balik. Kena potong sakit, lepas tu jadi balik. Kena potong sakit, jadi balik. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menyuruh orang buat baik tapi mereka tak buat. Suruh orang buat baik, tak buat. Marah anak. Sebab apa pergi sekolah tak belajar elok-elok, kan? Marah anak sebab apa? Anak kena tangkap isap rokok. Mai cikgu ni, mai ayah ni balik rumah. Aku geram semua. Aku hantar pergi sekolah. Dia pula tidur. Sambil duduk marah anak. Kan? Macam-macam lah. Ataupun kepada ustazah yang pandai duk bagi ceramah tapi diri tak terang mana pun, pandai cakap saja. Ini pun boleh jadi juga. Kepada ibu bapa yang tegur anak-anak, guru-guru dan orang-orang lain pun ini boleh jadi juga dekat mereka. Kemudian Nabi melihat seekor kerbau keluar daripada lubang yang kecil, kemudian tak boleh masuk balik. Nabi pun tanya pada malaikat Jibril kata ini adalah perumpamaan seorang yang berjanji dan bersumpah tapi tak mampu tunaikan. InsyaAllah. Semua boleh, semua okey. Tapi dia punya teringin nak ambil janji nak bagi orang percaya janji dia bersumpah sedangkan dia tak boleh buat. Ini kena jaga-jaga, kena elok. Kemudian Nabi SAW melihat lagi orang yang satu kaum yang berenang-renang dalam lautan darah. Mereka berenang di sana dan memakan batu-batu yang ada dalam sungai darah tadi itu masuk dalam mulut mereka. Nabi tanya malaikat Jibril kata apa? Mereka ini adalah orang yang makan duit riba. Lalu Nabi melihat lagi orang-orang yang meninggalkan daging segar dan mengerumuni daging busuk. Daging segar tu ada, panggang. Jadi luar tu ada nasi. Bukan kambing, bukan daging, dia kata daging ayam. Nasi daging ayam di luar tu. Tak mau ambil alam tu sampah. Nabi pun tanya, siapa dia? Malaikat Jibril kata mereka adalah para penzina. Ada isteri yang halal, cari benda yang haram. Ada suami yang halal, dia pergi cari penzina yang haram. Wal'ayazubillah. Kemudian Nabi melihat seorang yang memikul barang. Dia bawa barang, kayu api. Tapi dia sampai tak larat nak bawa. Dia duk ambil lagi nak bubuh. Iaitu orang yang membawa amanah meskipun dia tak sanggup tunai. Tapi dia nak bawa juga, nak juga amanah, nak juga pangkat. Gila pangkat nama dia. Dalam kampung tu, orang kata apa, jawatan masjid pun dia pegang. Jawatan sekolah, pengurusi PIBG dia pun pegang. Jawatan parti pun dia pegang. Semua dia pegang. Apa dia buat? Tak ada apa. Makan helam saja. Ini orang yang memikul amanah tapi dia tak boleh buat pun. Dia nak gila pangkat. Baik. Itu antara yang Nabi melihat. Lagi antaranya yang Nabi melihat sekumpulan manusia yang ada kuku daripada tembaga. Dengan kuku itu mereka merobek-robek muka dan juga badan mereka. Nabi tanya malaikat Jibril, siapa dia? Malaikat Jibril kata mereka adalah orang-orang yang suka mengumpat. Jadi mereka ni menodai kehormatan orang lain dengan lidah mereka. Mengumpat ni benda betul tuan-tuan dan puan. Hak mengumpat ni betul. Betul ustaz, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Dia ni memang perangai huduh macam ni. Dia buat ni kemarin ni Muhammad. Saya minta maaf nak kata.
Hak betul itu mengumpat. Kalau tak betul, tak betul itu bahasa Melayu kita kata fitnah. Buat tuduhan palsu. Lagi teruk daripada mengumpat. Dia mengumpat ni dia umpama memakan dan apa bangkai ataupun memakan mayat orang lain. Kemudian Nabi SAW bila keluar daripada melihat neraka dan syurga tadi, Nabi SAW tak pasti sama ada selepas tu, kerana dalam hadis tu selepas daripada Nabi melihat syurga, dalam hadis tu Nabi kata, aku tercium bau wangi. Aku tanya bau apa? Diberitahu kepada aku ianya bau masyitah. Masyitah ni adalah daripada al-mishtu, sikat. Jadi masyitah ni adalah tukang sikat. Nama betul dia wallahu alam, tak tahu. Masyitah ni daripada masyatah, sikat. Masyitah tukang sikat. Oleh kerana dia perempuan, dia ada ta marbutah masyitah. Masyitah. Jadi masyitah ni dia tukang hias anak Firaun. Satu hari disikat, dalam hadis tu disebut oleh Nabi SAW, dia sikat rambut anak Firaun, lalu sikat jatuh, dia sebut nama Allah. Anak Firaun ni terkejut lah, dia kata, bunyi apa? Sebut apa? Dia kata, Allah. Allah tu apa? Allah itu Tuhan. Tuhan, bukan ayah aku Tuhan. Dia kata, tak, Allah ni Tuhan ayah kamu dan Tuhan kita semua. Anak ni pun pergi mengadu dekat Firaun, Firaun pun marah. Firaun marah, suruh dia tarik balik, tak mau tarik balik. Akhirnya Firaun ugut dia. Aku akan bakar kamu dan keluarga kamu. Dia ni, suami dia ada anak 2 orang. Firaun bakar suami dia dalam minyak yang menggelegak. Dikatakan minyak, dikatakan juga dalam apa? Tembaga logam yang cair. Bubuh anak dia yang pertama, dia tak mau juga murtad. Mana bubuh dia anak yang nombor 2, anak dia yang kecil. Dia pun jadi berat, kesian bayi letak dalam minyak yang menggelegak. Budak tadi kata, mak jangan takut. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Salah seorang daripada bayi yang boleh cakap waktu kecil ialah dengan kisah Masyitah ni lah, anak dia. Lalu dia pun mati dan dia janji dengan Firaun, kalau kau bunuh aku, nanti kau semadikan aku dan keluarga aku dalam satu tempat. Tempat tu berbau dengan bau kasturi. Bau kasturi. Baik. Kemudian setelah daripada tu Nabi SAW sebut juga, dan yang dia ada melihat rupa Dajjal. Dajjal ni ada dalam satu hadis riwayat oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi panggil sahabat-sahabat mai berkumpul. Nabi kata apa? Aku bukan nak menakutkan kamu dan bukan nak menganjurkan kamu, tapi aku nak bagi kamu dengar daripada mulut sahabat kita Tamim Ad-Dari apa yang dia nak cerita tentang Dajjal. Ianya seperti yang aku cerita dekat hangpa dulu. Jadi Tamim Ad-Dari ni dulu dia Kristian, Arab Kristian. Dia waktu dia Kristian lagi, dia telah berlayar, dia kena ribut dan terdampar di satu pulau. Dan di pulau tersebut, dia pun naik atas pulau, didatangi oleh satu makhluk yang berbulu lebat. Dia kata, kami tak tahu qubulahu au duburahu min duburi, mana depan mana belakang kami tak tahu, sebab bulu dia banyak sangat. Kami ingat dia syaitan. Tatah benda tu bercakap, dia kata, ni ada orang tuan aku nak dengar khabar hampa. Kata ada manusia. Dia pun pergilah ke satu macam gua yang dibuat macam rumah. Dalam tu ada seorang yang gagah perkasa, kena ikat tangan sampai dekat tengkok, daripada lutut sampai ke kaki dia dirantai dengan rantai besi. Dia tanya beberapa soalan. Dia kata, hampa ni siapa dia? Kami adalah pedagang Arab. Hanyut pi hanyut mai, dia cerita lah. Dia tanya, kurma, pokok kurma di kampung Baisan tu, kampung Baisan tu ada lagi tak? Ada lagi dia tanam. Dia kata, satu hari dia tak tanam lah. Dia tanya, ayam Tasik Tobaraya, Tasik Tobari, ada lagi tak? Dia kata ada lagi. Dia kata dekat-dekat nak habis lah.
Dia tanya lagi, ayak daripada Ain Zuhar, mereka bercucuk tanam menggunakan air empangan tersebut. Dia dapat guna lagi. Dia kata sikit hari lagi dia tak dicucuk tanam dah, ayak tak dah. Dia tanya soalan yang keempat, apa cerita Nabi yang diutuskan dalam keadaan dia tu al-ummi, buta huruf. Dia pun bagi tahu, ya, dia telah keluar dan dia berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Dajjal tanya lagi, aqatalathul Arab, adakah orang Arab duk perang dia? Dia kata, ya betul, orang Arab Quraisy duk lawan dia. Dia kata orang ikut dia memang bagus, memang lega, memang beruntung besar siapa ikut dia, dan aku akan keluar tak lama lagi dan aku akan buat rejonin. Dia beritahu dia adalah Dajjal. Dia beritahu dia adalah Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata rupa Dajjal tersebut dia tinggi besar, sangat putih sekali, dan di antara salah satu matanya seperti mana bintang yang nampak jernih cahaya, macam anabah, satu biji anggur besar duk terjelan macam tu, tonjol keluar macam tu mata dia. Dan Nabi kata lagi, rambutnya seperti dahan-dahan pohon, mana dia rambut dia tinting, dan menyerupai dengan Abdul Uzza bin Qutun, seorang tokoh Arab yang mati dah zaman jahiliah. Rupa dia macam tu. Tapi kisah Dajjal ni, ada seorang budak di Madinah, nama dia Ibnu Sayyad. Dia ni punya jahat, mata dia buta sebelah. Dia punya jahat lah. Sampai orang-orang yang dengar cerita pasal Dajjal ni kata, dia ni lah, memang dia ni Dajjal. Satu hari Nabi SAW jalan dengan Sayyidina Umar. Nabi tengok dia ni budak yang dekat-dekat nak balik dalam 13 tahun macam tu lah. Dia tak sedap Nabi mai, sehingga Nabi pegang tangan dia, Nabi tepuk tangan dia. Dia sedap. Nabi tanya dia, adakah kamu percaya aku ni adalah Rasulullah? Dia kata, aku percaya kamu adalah Rasul yang al-ummi, iaitu yang buta huruf, yang tak boleh membaca dan menulis. Lepas tu dia tanya Nabi pula, kamu percaya ada aku ni Rasulullah? Budak ni nakal. Nabi kata, aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Lepas tu Nabi tanya dia balik lagi. Nabi kata dekat dia, wahai Ibnu Sayyad, aku ada fikirkan satu dalam kepala aku. Sebut, kelantang sebut. Dia kata, asap. Dia saja pemain Nabi ya. Nabi pun kata dia, ikhsa. Kata dia, teruk. Macam itulah bahasa kita lah. Teruknya kamu. Malaikat Sayyidina Umar di sekolah tu dengar bila budak ni duk pemain Nabi. Dia kata apa? Bukan apa. Dia kata, budak ni kata, aku hari-hari aku jumpa orang yang baik dan orang yang penipu. Sebab tu aku tanya macam tu. Dia akan jenuh. Lalu Sayyidina Umar kata, mai aku nak pancung orang budak ni. Nabi kata, wa in yakunhu falan tusallita alaih. Kalau dia ni betul-betul lah Dajjal, maka kamu tidak akan berjaya menang ke atasnya. Wa in yakunhu, kalaulah dia ni Ibnu Sayyad ni betul-betul Dajjal, fala khaira fi qatlih, tidak ada kebaikan pada membunuhnya. Atau kama qala. Nabi beritahu. Ada satu hadis yang lain, Nabi SAW pergi ke kebun kurma yang di situ ada Ibnu Sayyad dan mak dia. Nabi duk mengendap celah pokok nak tengok keadaan Ibnu Sayyad ni. Dia Dajjal ke tak? Takut dia Dajjal. Sehinggalah mak kepada Ibnu Sayyad ni, dia kata, ya Saf, dia nama panggilan Sayyad, Ibnu Sayyad. Dia kata, tu Muhammad SAW. Dia pun bangun. Nabi kata, kalau jika mak dia tak kejut, dia kata, aku boleh tahu hakikat Ibnu Sayyad ni, apa dia yang sebenar. Tapi cerita tu habis macam tu saja. Tuan-tuan dan puan-puan. Cerita pasal Dajjal ni habis macam tu saja. Panjang cerita Dajjal ni. Kena buat kisah lain pula. Perkisahan akhir zaman pula. Macam tu. Baik. Bila Nabi SAW turun sampai dekat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun kata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu
dan katakan kepada mereka bahawa tanah di syurga tu subur, tanah di syurga tu harum, tanah di syurga tu wangi. Dia kata, katakan kepada mereka apa yang ada di syurga itu sangat indah, kebun-kebun di syurga juga sangat lapang dan indah. Dan katakan kepada umatmu agar mereka menanam seberapa banyak pohon syurga supaya ia boleh bertambah indah. Apa dia? Nak tanam tu macam mana? Ialah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga riwayat mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditanam pokok di syurga. Tak payah beli tanah kat dunia, beli tanah kat syurga. Kalau nak tanam pokok-pokok indah. Beritahu kepada umatku, kepada umatmu supaya memperbanyakkan ucapan tersebut. Untuk apa? Untuk tambah pohon di syurga. Kemudian Nabi SAW turun. Jumpalah dengan Nabi Musa AS dengan membawa amanah 50 waktu dalam masa 24 jam. Maknanya ada sejam 2 waktu. Habis itu kita nak kerja time mana? Nabi Musa pun tanya, kamu ada apa atas tu? Allah suruh solat 50 waktu sehari semalam. Jadi para ulama mengatakan bahawasanya Nabi turun sembang dengan Nabi Musa tu sebab Nabi kesian dekat umat dia kena sembahyang 50 waktu. Kerana sepengetahuan Nabi juga bahawasanya Nabi Musa pun umat dia pun sembahyang juga. Nabi Musa pun kata, ya betul, umat aku sembahyang pun tak banyak tu pun dia pun tak boleh nak buat. Nak minta kurang pada Allah, kesian dekat umat kamu. Nabi pun nak minta Allah Ta'ala kurangkan 5. Sehinggalah sampai tinggal 5. Maka Nabi Musa pun kata lagi, wahai Muhammad, aku rasa dia pun tak lepas juga pergi minta kurang lagi. Nabi kata, aku malu lah. Dan datanglah satu suara mengatakan bahawasanya sembahyang 5 itu menyamai dengan 50 waktu. Mana ada satu waktu dapat 50 waktu. Bertepatan dengan hadis Nabi lain, dia kata al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dapat 10 kali ganda kebaikan. Sembahyang satu waktu dapat lebih kurang 10 waktu. 5 waktu dapat 50 waktu. Pentingnya solat ni. Tapi nak terang kepentingan solat malam ni macam tak sempat. Kemudian Nabi pun turunlah sampai turun balik ke Baitul Maqdis dan Nabi pun patah balik ke Mekah pada malam yang sama. Nabi pun tidur. Esok pagi Nabi bagi tahu dekat orang Quraisy. Macam semalam saya cerita, orang pertama yang dengar cerita Nabi itu adalah Abu Jahal. Bila Nabi cerita pi ke Isra' tu, Mekah pi ke Baitul Maqdis, patah balik mai dalam satu malam, dia pun rasa seronok nak cerita kat orang, kata Muhammad ni dah buat benda pelik, nipu. Panggil orang mai. Saya ulang balik lah. Nabi datangkan 4 bukti. Yang pertama, dia kata kalau betul kamu pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ceritakan kepada kami rupa bentuk Masjidil Aqsa. Nabi kata aku pun cerita sehinggalah Allah Ta'ala datangkan di depan aku rupa Baitul Maqdis sebiji. Aku sebut macam ni. Tiang ni ada ukir ni, tiang ni ada lampu dia antara lampu panjang tu ada lampu pendek sebiji. Macam tu lah. Yang saya nampak kan. Macam tu dia pun kata betul. Sebiji, apa yang dia sebut sebiji betul. Dia pun kata kami tak kira. Apa cerita unta dagangan kami? Nabi kata unta dagangan kamu ada berapa ekor duk jalan berderet dikepalai oleh unta yang depan ada belang putih hitam. Mereka akan sampai sebelum matahari terbit pagi esok dari sebelah As-Saniyah. Kata percaya, hampa tunggu tengok. Dia kata tak apa, esok kita tunggu. Ada lagi Nabi kata satu kafilah, satu rombongan perdagangan, ada unta ni. Bila aku lalu, waktu Mi'raj tu aku lalu. Waktu patah balik ke Nabi lalu, laju pula dengan burak. Terkejut unta dia.
Salah satu daripada unta tadi terkejut. Unta tu warna sekian, lutut dia tergeliat. Tak percaya hangpa tanya mereka. Esok nanti mereka sampai. Nabi kata ada satu lagi. Aku jumpa satu rombongan. Mereka ni tengah cari unta mereka lari. Aku berhenti dekat mereka. Mereka tak ada. Aku tengok ada bekas minuman. Banyak air, aku pun minum sikit. Aku tutup balik. Kalau tak percaya, mereka sampai hangpa tengok ada satu bekas mereka kosong. Aku minum dah sampai habis. Mereka pun tunggu. Tiga rombongan unta tadi. Satu mai daripada Saniyah betul. Dua, tiga mempunyai bukti yang nyata. Apa yang Nabi SAW sebut. Maka bila saya cerita awal malam, ada seorang Jepun tu dia tanya kepada Dr. Zakir Naik, macam mana orang Islam boleh percaya Isra Mi'raj? Ya, yang pertama ada dalam Quran. Kita junjung Quran, kita percaya. Yang kedua ada bukti nyata, Nabi bagi tahu. Bukti logik yang boleh dipercayai oleh akal bahawasanya memang berlaku Mi'raj tu. Perjalanan pi ke Baitul Maqdis patah balik tu memang berlaku. 4 bukti nyata. Jadi kalau manusia tengok tu, takkan tak boleh percaya. Kenapa tak mau percaya? Karena ego, karena kepentingan peribadi, karena sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak pengkisahan tentang Isra dan Mi'raj yang boleh saya kongsikan bersama pada malam ni, sambungan daripada malam yang lepas. Jadi sebelum akhir saya nak sebutlah apa yang kita boleh dapat. Yang pertama, kita kena faham bahawasanya di dunia ni dia ada undang-undang Allah Ta'ala buat, dia ada sebab dan dia ada natijah. Untuk lulus periksa, kena belajar rajin elok, baca apa elok, baru lulus. Baik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kena dia ada sebab dengan natijah. Yang kedua ialah kena ada sebab tadi itu betul-betul ada, elok, barulah datang yang kedua iaitu natijah. Yang ketiga ialah kena ambil sebab untuk dapat natijah. Kita kalau nak hilang dahaga, kena minum air. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak bagi hilang rasa perih tengkok, kena minum air. Tak boleh duduk. Ya Allah, bagilah hilang. Ya Allah, bagilah hilang. Kena ambil sebab. Kalau nak kaya, kena ambil sebab. Nak pandai, kena ambil sebab. Nak berjaya, kena ambil sebab. Tapi yang keempat, jangan bertuhankan sebab. Jangan bertuhankan sebab. Ada orang dia bengok, aku ni tak akan mati awal. Sebab apa? Aku hari-hari jogging. Aku tak smoking. Aku tak minum arak. Aku tak minum gula banyak. Aku hari-hari jogging. Kedemuk, jatuh tergolek, mati. Kegagalan jantung berfungsi. Dia bertuhankan sebab. Dia kata, aku buat semua selesai. Tak. Memang kita kena ambil sebab. Tapi kita kena ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat surah Al-Isra' tadi. Subhanalladzi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Di mana Allah Ta'ala lah yang boleh orang kata apa, modify undang-undang sebab dan natijah tadi. Saya sebut awal. 1 campur 1, natijahnya adalah 2. Kerana apa? 1 campur 1. Sebab 1 campur 1, natijah dia adalah 2. Tapi bila Allah Ta'ala izinkan, baru jadi 2. Kalau nak panaskan sesuatu, kena bakar dia dengan api. Jadi guna sebab api, panaslah ia, terbakarlah ia. Tapi Allah Ta'ala kata dekat api, wahai nar, wahai ya nar, wahai api, jadilah kamu sejuk kepada Ibrahim. Dan pada malam Isra' Mi'raj, Allah lah yang adjust, ubah, modify masa Nabi pi dengan jarak dan masa Nabi pi perjalanan punya lama, naik sampai ke langit yang ke-7. Lepas pada langit ke-7, patah balik mai, tilang masih rasa suam-suam. Sedangkan banyak cerita yang Nabi lalui pada time tu. Maknanya Allah Ta'ala lah yang expand masa, yang potong cut masa dan sebagainya. Edit masa lah. Sebab apa?
Dia punya. Yang pasal dia. Kan? Saya punya akaun Facebook, saya boleh edit video yang saya buat, yang saya rakam. Kemudian bubuh. Tak berhati edit lagi, tak berhati edit lagi. Pasal apa? Saya punya akaun. Allah Ta'ala punya makhluk dia yang buat dan dia boleh ni. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kamu kena bertawakal. Apa pun kerja buat kita kena ingat kalau Allah izin baru boleh. Itu saya nak bagi itu saja clue yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.